Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Okey, dengar bagus. Okey, fokus pada slide yang Muallim nak paparkan. Baik. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan al-fi'lu. Okey, al-fi'lu iaitu apa maksud al-fi'lu? Al-fi'lu ialah kata kerja. Okey, kata kerja. Okey. Semua awak dah tahu berkenaan apa itu kata kerja. Okey, contoh makan, masak, minum, semua kata kerja. Baik. Apa yang kita akan pelajari adalah kata kerja fi al-jumalil basithah. Maksudnya apa? Kata kerja dalam ayat-ayat mudah. Okey, kita nak belajar kata kerja tu berada dalam ayat yang mudah. Okey, tengok apa kata kerja yang akan kita pelajari. Taf'alu, tad'u, tatbukhu, ad'u, unazzifu, urattibu, atbukhu. Okey, ini adalah antara kata kerja yang akan kita pelajari dalam PDPR kita pada pagi ini. Dan kenapa kita pelajari kata kerja ini? Supaya kita dapat membina ayat mudah. Okey, ayat mudah. Yang berkelip-kelip tu maksudnya ayat mudah. Supaya kita dapat membina ayat mudah menggunakan kata kerja ini. Okey, kemudian apabila kita dah bina ayat mudah menggunakan kata kerja ini, kalimah ini, kita dapat mempraktikkan dia dalam al-hiwaru. Ma makna al-hiwaru? Al-hiwaru bermakna, maksud al-hiwaru adalah perbualan ataupun communication. Baik, seterusnya. Ini adalah contoh perbualan yang akan kita pelajari. Okey, di mana kata kerja yang Ustaz yang Muallim fokuskan tadi iaitu, cuba perhatikan bulatan berwarna merah. Okey, itu adalah sebutan taf'alu. Taf'alu, tengok betul-betul dan perhatikan dan dengar sebutan Muallim. Taf'alu, awak just perhatikan slide saja. Okey, nanti kita akan baru ada soal jawab. Sekarang dengar penerangan, lepas ni baru ada soal dan jawab. Okey. Bulatan yang Muallim bulatkan berwarna merah itu adalah sebutannya berbunyi taf'alu. Taf'alu. Okey, ma makna taf'alu? Okey, nanti kita tengok apa maksud taf'alu. Sebelum itu, taf'alu adalah kata kerja yang digunakan untuk al-muzakkaru. Okey, kata kerja yang digunakan untuk al-muzakkaru. Okey. Dekat sini nanti awak boleh tanya apa maksud al-muzakkaru, apa maksud taf'alu. Okey, nanti tengok nanti kita tengok. Pertama, ma makna taf'alu itu sendiri. Taf'alu bermaksud dalam bahasa Melayu kamu lakukan. Kamu lakukan. Okey, pertama fokus pada kalimah dahulu. Lepas ni baru kita fokus kepada al-hiwar ataupun al-jumal al-basithah, ayat yang mudah. Okey, seterusnya cuba perhatikan kalimah yang Muallim bulatkan berwarna merah. Di situ kita sebut dalam bahasa Arab unazzifu. Unazzifu. Okey, unazzifu. Baik, keterangannya adalah unazzifu adalah kata kerja yang digunakan untuk al-muzakkaru ataupun al-muannasu. Okey, baik, dengar sekali lagi. Unazzifu adalah kata kerja yang digunakan untuk al-muzakkaru ataupun al-muannasu. Baik. Al-muzakkaru dengan al-muannasu. Baik. Al-muzakkaru adalah kita gunakan untuk lelaki. Al-muzakkaru kita gunakan untuk lelaki. Al-muannasu kita gunakan untuk perempuan. Baik
Cuba perhatikan ayat tersebut. Maza taf'alu ya Ahmad? Ada tanda soal. Maza taf'alu ya Ahmad? Okey, ma makna maza? Apakah taf'alu yang kamu lakukan Ahmad? Okey. Baik. Baik, seterusnya ana unazzifu, saya membersihkan al-finjana. Al-finjana. Apa maksud al-finjana? Okey, ma makna al-finjana? Cawan. Cawan. Bagus. Jadi di sini ayatnya saya membersihkan cawan. Okey. Dua kata kerja yang digunakan dalam ayat mudah. Maksud ayat mudah ni simple saja. Maza tafa'alu ya Ahmad. Kemudian kita praktikkan dalam perbualan seharian kita. Ana unazzifu finjana. Baik. Satu perkara yang awak kena ingat, kalimah tafa'alu nanti ada perbezaan dengan kalimah yang seterusnya. Okey, perhatikan ya. Seterusnya, ini adalah ayat yang kita akan pelajari. Tapi kita fokus kepada kata kerja yang muallim bulatkan. Taf'alina. 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 Baik. Kalau diikutkan ada sedikit persamaan dan ada sedikit perbezaan. Okey, ada perbezaan di situ maksud penambahan beberapa huruf. Okey. Cuba perhatikan di sini. Muallim bulatkan bawah merah. Tafa'alina. Okay. Tafa'alina bermaksud. Okay. Dan keterangannya. Tafa'alina itu adalah kata kerja yang digunakan untuk al-mu'annas. Al-mu'annas. Okay. Tafa'alina adalah kata kerja yang digunakan untuk al-mu'annas. Okay. Seterusnya. Maksudnya adalah kamu lakukan. Cuba perhatikan dengan ayat sebelumnya. Okey, tengok sini ya. Yang ini kita gunakan tafa'alu dan yang ini kita gunakan tafa'alina. Baik, sebelum kita terus ke slide seterusnya, cuba siapa-siapa respon. Apakah perbezaan tafa'alu dengan tafa'alina? Siapa nak cuba jawab? Ya. Siapa ni berjawab? Ma makna amal farku? Apakah perbezaan antara tafa'alu dengan tafa'alina? Tafa'alina untuk lelaki. Tafa'alu untuk lelaki. Ya. Baik, tutup mikrofon. Terima kasih kerana memberikan respon. Tafa'alu adalah kata kerja yang kita gunakan untuk lelaki, manakala tafa'alina yang ada di paparan awak sekarang ni, tafa'alina kita gunakan untuk perempuan. Okey, maksudnya apa? Di sini kita gunakan untuk soalan, as-soal. Okey, kita gunakan untuk soalan. Di mana kata tanyanya? Di mana kata tanya? Di mana perkataan kata tanya? Siapa nak jawab? Di mana? Apa dia perkataan kata tanya di situ? Siapa nak jawab? Maza. Maza. Bagus. Maza. Ahsantum. Maza. Ingat, itulah kata tanya. Apabila kita ingin bertanya kepada seseorang dan seseorang yang kita tuju itu adalah lelaki. Okay, ingat, kalau seseorang yang kita tuju itu adalah lelaki, kita kena gunakan taf'alu. Okay, ini dia. Kita gunakan taf'alu. Okay, tengok kita tujukan kepada seseorang yang lelaki, kita gunakan tafa'alu. Madza tafa'alu ya Ahmad? Okay, tengok. Kemudian kita gunakan tafa'alina. Tafa'alina kita tujukan kepada persoalan tersebut. Soalan tersebut kita tujukan kepada perempuan. Okey, perempuan. Jadi kita gunakan kata kerjanya adalah tafa'alina. Okey. Maksudnya tetap sama.
Okey, ingat maksud tetap sama, kamu lakukan. Okey. Kemudian seterusnya urattibu. Urattibu. Kalimah seterusnya, kata kerja seterusnya urattibu. Baik. Kalimah urattibu ini juga adalah terdiri daripada kata kerja yang digunakan untuk al-muzakkaru ataupun al-muannasu. Okey, kenapa kita gunakan untuk al-muannasu dengan al-muzakkaru? Siapa dapat jawab? Dia tak tukar ke? Okey, kenapa? Kenapa kita gunakan untuk al-muannasu dengan al-muzakkaru? Untuk urattibu. Satu lagi tadi sebelum tu slide tu menunjukkan sebelumnya unazzifu. Okey. Kenapa? Kenapa kita gunakan untuk al-muzakkaru dengan al-muannasu? Yang ni. Slide seterusnya ni yang Muallim bulatkan ni warna merah. Apa? Siapa tahu? Sebab untuk membezakan lelaki dan perempuan. Sebab Okey, ingat kenapa kita gunakan untuk al-muzakkaru dengan al-muannasu? Okey, disebabkan di situnya ada tanda alif. Okey, huruf alif kita gunakan untuk al-muzakkaru dengan al-muannasu. Boleh? Okey, adanya di situ alif. Urattibu, unazzifu. Okey, kita gunakan untuk al-muzakkaru dengan al-muannasu. Okey, tak apa. Kita tengok. Maksudnya adalah saya menyusun. Saya menyusun. Okey. Kita tengok sebentar lalu. Kita tengok seterusnya. Baik. Masih lagi dalam situasi yang sama. Al-jumal al-basitah yang kita pelajari dalam perbualan. Cuba perhatikan kalimah yang Muallim bulatkan. Ini adalah kata kerja juga. Kata kerja iaitu bermaksud kamu masak. Kamu masak. Okey, kata kerja ini terdapat dalam ayat mudah. Okey, ayat mudah tersebut adalah soalan. Okey, ayat mudah tersebut adalah soalan. Apa soalan dia? Madza tatbukhu ya Ahmad? Madza tatbukhu ya Ahmad? Okey, apakah kamu masak? Okay, kalau nak sedap sikit, apakah yang kamu masak lah? Okay, kalau nak sedap sikit ayat bahasa Melayu kita lah. Apakah yang kamu masak, Ahmad? Kan? Macam itulah. Tapi dalam bahasa Arab begitulah maksud dia. Apakah kamu masak, wahai Ahmad? Okay. Kalimah tatbukhu ini kita boleh gunakan untuk al-muzakkaru ataupun al-muannasu. Cuba awak respon sikit. Kalimah tatbukhu ini kita boleh gunakan untuk al-muzakkaru ataupun al-muannasu. Siapa nak respon buka mikrofon. Siapa nak respon? Buka mikrofon. Kalimah tatbukhu boleh kita gunakan untuk al-muzakkaru ataupun al-muannasu. Okey, al-muzakkaru. Apa maksud al-muzakkaru ni? lelaki. Lelaki. Maksud dia, okey tengok Sorry ya. Baik. Kalimah al-muzakkaru ini kita gunakan untuk lelaki. Baik. Jadi kalimah tatbukhu itu kita gunakan untuk al-muzakkaru. Okey. Tak boleh kita gunakan untuk al-muannasu. Nanti kita tengok apakah perbezaan antara al-muannasu dengan al-muzakkaru. Okey, seterusnya. Kalimah atbukhu. Kalimah atbukhu bermaksud saya masak. Okey, saya masak. Okey, ini adalah jawapan bagi persoalan yang kita pelajari tadi. Apa jawapan dia? Ana atbukhu ad-dajaja. Ana atbukhu ad-dajaja. Okey, saya masak apa ad-dajaja? Ayam. Ayam. Bagus. Okey. Kalimah atbukhu kita boleh gunakan untuk
lelaki atau perempuan atau boleh ke kedua-duanya sekali? Dua-dua. Okey, ingat ya. Ingat, kalau soalan kita perlu bezakan. Soalan tersebut kita tanya kepada lelaki atau perempuan. Okey, kalau lelaki kita perlu fokuskan kalimah tatbukhu ataupun tadi kalimah yang awal kita belajar tadi apa? Tafa'alu. Kemudian kalau kita tujukan soalan tersebut, kata kerja tersebut kepada perempuan, kita gunakan tafa'alina. Okey, lepas ni kita tengok bagaimana kalimah untuk perempuan. Tetapi apabila hendak kita jawab, maka kalau kita nak jawab, kita gunakan atubukhu. Kalau awak lelaki ke, awak perempuan ke, tetap kita jawab yang sama. Faham? Awak lelaki ke, awak perempuan ke, tetap jawapan yang sama. Tak boleh awak nak jawab. Contoh muallim sebut, maza tatbukhu ya Ahmad? Ana tatbukhu. Salah, di situ salah. Tata bahasa Arab dah salah. Okey? Jangan sebut ana, tengok ana tatbukhu. Di situ dah salah. Okey? Yang betul ana atubukhu. Okey, ana atubukhu. Tak kisahlah awak laki ke, awak perempuan ke, apabila awak ditanya soalan begitu, awak tetap gunakan kalimah atubukhu. Okey, atubukhu. Okey, tandanya apa? Ana di situ tandanya adalah alif. Okey, alif. Nanti kita tengok satu persatu. Jadi, kalimah atubukhu kita boleh gunakan untuk dua, sama ada lelaki dan perempuan. Okey, al-muzakkaru boleh. Kemudian al-muannasu pun boleh. Okey, ingat. Baik, kita tengok slide seterusnya. Masih lagi al-jumal al-basitah. Okey, dalam al-hiwar. Tengok ayat yang seterusnya. Apakah kata kerja yang akan kita fokuskan? Maza tatbukhina ya Fatimah? Okey, cuba cari dulu mana kata kerja dia. Maza tatbukhina ya Fatimah? Mana satu kata kerja yang cuba cari? Tatbukhina. Okey, bagus semua. Tatbukhina. Baik, sebelum muallim jelaskan lebih lanjut, tatbukhina untuk al-muzakkaru ataupun al-muannasu? Al-muannas. Okey, cuba perhatikan. Awak dah belajar tadi kan, tatbukhu kan? Baik, sekarang cuba perhatikan kalimat tatbukhina. Apa yang beza dengan kalimat tatbukhu? Apa beza dia dengan kalimah? Awak cuba ingat balik. Tatbuku untuk lelaki, tatbukhina untuk perempuan. Ya, betul, Amir Rijal betul. Tetapi muallim nak tanya, apakah perbezaan kalimah? Ingat kalimah dia, bukan untuk maksud dia, kalimah dia. Ada tak perbezaan, awak perhatikan betul-betul kalimah dia? Yang ini tatbukhina. Ada tak beza daripada kalimah tatbukhu? Siapa nak jawab? Rasa-rasa apa yang awak dapat perhatikan? Okey. Sebelum muallim nak flashback slide sebelumnya, cuba awak dapatkan dulu. Fikir, apa perbezaan kalimah tatbukhu dengan tatbukhina? Nanti muallim flashback balik slide yang sebelum ni. Siapa boleh jawab? Kalimah tatbukhina tu yang ayat belakang tu tambah ya dengan nun. Okey, tahniah untuk Akil. Terima kasih Akil kerana memberikan respon. Ingat kawan-kawan semua, ingat. Untuk kalimah yang kita gunakan untuk al-muannasu kita mesti letakkan ya dan nun. Okey, itu gambaran awal. Tak apa. Nanti kita tengok sama-sama ya. Baik. Seterusnya, ini adalah kalimah yang awak dah teka tadi. Yang Ustaz tanyakan, muallim tanya, yang mana satu kalimah kata kerja dalam ayat ni awak sebut? Tatbukhina. Okey, betul. Siapa yang dapat teka, tahniah. Mabruk. Okey.
Apa maksud dia masih lagi kamu masak? Okey, kamu masak. Seterusnya, kalimat tatbukhina. Okey, tengok. Alright. Kalimat tatbukhina kita gunakan untuk al-muannasu. Tengok al-muannasu. Tak boleh kita gunakan untuk al-muzakkaru. Jangan awak tertukar pula. Okey? Jangan awak tertukar pula. Maksud muallim tertukar, awak nak cakap dengan lelaki. Okey, contohlah. Ustaz, muallim nak cakap dengan siapa ada dalam ni ya? Yang muallim nampak. Okey, Will Ikhwan. Muallim nak cakap dengan Will. Ya, apa? Maza tatbukhina ya Will Ikhwan? Adakah soalan muallim salah atau betul? Salah. Okey, kenapa salah? Salah, Will lelaki bukan perempuan. Betul. Will lelaki bukan perempuan, satu betul. Okey, betul. Jadi apakah yang betul? Kalimah apa yang betul untuk Will? Buku. Maza tatbukhu. Maza tatbukhu ya Will Ikhwan. Baru betul. Faham? Jadi maksudnya kalimah yang ada ditambah ya dan nun di belakang, maka itu kita gunakan untuk perempuan ataupun dalam bahasa Arab tersebut al-muannas. Okey, seterusnya kita tengok yang sebelahnya. Ana atbukhu al-aruzza. Ana atbukhu al-aruzza. Saya masak nasi. Okey, saya masak nasi. Istilah kita masak nasi lah. Okey. Ada yang bahasa Melayu, ada yang menanak, saya menanak nasi kan. Itu dalam bahasa Melayu awak lah. Saya masak nasi. Saya masak nasi dalam bahasa Arab atbukhu al-aruzza. Baik, cuba tengok kalimah atbukhu. Okey, kalimah yang dimulakan dengan huruf alif, kalimah yang dimulakan dengan huruf alif, kita boleh gunakan untuk lelaki ataupun perempuan. Dua-dua boleh. Okey, sama ada awak ni lelaki ke, awak perempuan ke, apabila awak ditanya soalan, maza tatbukhina, maza tatbukhu, tetap jawapan yang sama. Ana atbukhu. Ana atbukhu. Okey, muallim lelaki. Muallim jawab soalan tu, contoh. Dia tanya, maza tatbukhu ya muallim? Ana atbukhu al-aruzza. Okey, kita gunakan kalimah atbukhu. Okey, boleh dapat? Jadi kalimah atbukhu ini kita boleh gunakan sama ada al-muzakkaru, lelaki, ataupun al-muannasu. Lelaki boleh, perempuan pun boleh. Okey. Faham semua setakat ni? Faham. Senang je. Okey. Senang. Okey, kita tengok yang seterusnya. Baik, cuba cari di mana kalimah kata kerjanya. Tada'u. Bagus Amir Rijal, cepat dia. Tada'u. Tada'u adalah kalimah kata kerja dalam bahasa Arab. Okey. Bagaimana awak boleh terfikir itu adalah kata kerja? Mungkin ada rahsia yang awak tahu? Boleh awak jelaskan, Amir? Bagaimana awak boleh rasa tada'u tu lah kata kerja? Kan awak tengok dalam buku teks. Nanti bagi Rasa-rasa awak lah, rasa-rasa awak. Macam mana awak boleh teka itu tada'u adalah kata kerja? Muallim. Siapa boleh dapat jawab? Ni. Okey, siapa tu? Sebab Hafi ke? orang yang Muhammad jawab Hafi. tu. Orang yang Muhammad. jawab tu. Ya. Orang tu kena buat kerja. Orang jawab tu dia ada kata ada'u. Pasal tada'u tu sama. Betul. Okey, bagus tahniah. Siapa ni, Muhammad Hafiz ke? Okey, tahniah. Itu salah satu tips lah. Salah satu tips untuk kita kenal pasti kalimah itu adalah kata kerja. Okey, bagus. Awak memang hebatlah untuk meneka. Maksudnya, cuba tengok dua perbualan ni antara ni siapa ni? Mak ke anak ni? Okey, mak lah. Mak dengan anak lah ni. Dia panggil anak dia, Ya Ahmad. Ya Ahmad. Aina tada'ul fawakih? Okey, aina tada'ul fawakiha? Okey. Kemudian dia kata, anak dia kata apa? Ada'ul fawakih fis salajah. Ada'ul fawakih fis salajah. Maksudnya apa? Ahmad. Cerita kan? Ahmad. Di mana awak letakkan buah-buahan? Okey, awak nak letak buah-buah tu. Awak nak letak buah-buah tu kat mana? Macam itulah bahasa kita lah mudah. Awak nak letak kat mana buah-buahan tu? Okey.
Dia kata apa? Ada'u, saya nak letakkan al-fawakih fi salaja. Saya nak letak buah-buahan di peti sejuk. Okey, cuba tengok kalimah tada'u dengan ada'u sama. Okey, bagus. Satu lagi cara kita gunakan huruf yang di depan iaitu ada huruf ta. Okey, huruf ta. Okey, huruf ta, tada'u. Okey. Okey, tada'u menunjukkan kalimah kata kerja. Kemudian bagaimana kita nak kenal pasti kalimah untuk ada'u adalah kata kerja, ada huruf alif. Tak apa, nanti bila awak dah belajar awak akan cepat kenal yang mana satu kata kerja, yang mana satu bukan kata kerja. Baik, perhatikan slide ini. Okey, ini tadi muallim tanya yang mana satu kalimah kata kerja, awak dah sebut tada'u, bagus, tahniah. Okey, ma makna tada'u? Kamu letak ataupun meletakkan. Okey. Jadi kalimah tada'u ini kita hanya boleh gunakan untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Cuba sebut dalam bahasa Arab. Al-Muzakkar. Okey, al-muzakkar ataupun al-muzakkaru. Okey, kita gunakan hanya untuk al-muzakkaru. Okey, kerana apa? Kerana tidak ada penambahan ya dan nun di belakang dia. Baik, seterusnya kalimah ada'u. Kalimah ada'u bermaksud saya meletakkan. Okey, jadi ada'u itu kita boleh gunakan al-muzakkaru boleh, al-muannasu pun boleh. Okey, seterusnya. Baik. Sedikit pengukuhan untuk awak semua. Cuba perhatikan. Aqra'u wa uhaddis. Saya baca dan saya tentukan. Okey, cuba tengok soalan yang pertama. Maza. Maza. Okey, ni gambar kepala orang lelaki ni, rambut pendek ni. Okey, yang kedua maza, ada kepala orang perempuan ni sebab rambut panjang macam muka perempuan lah. Okey, baik. Yang pertama, cuba perhatikan yang pertama kepala orang lelaki. Apa kalimah yang sesuai? Taf'alu atau taf'alina? Taf'alu. Okey. Taf'alu atau taf'alina? Yang kepala lelaki tu? Taf'alu. Ya. Taf'alu. 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 Okey, Ustaz. Siapa lagi ada soalan, ada jawapan lain? No. Tak ada dah? Semua yakinlah jawapan taf'alu ni? Yes. Kita tengok jawapan taf'alu atau taf'ali yang keluar. Kita tengok. Baik, betul. Jawapannya adalah maza tafa'alu. Maza tafa'alu. Apakah yang kamu lakukan? Okey, apakah yang kamu lakukan? Okey, cuba tengok soalan yang kedua. Kita gunakan untuk perempuan, al-muannas. Jadi kalau dah ada jawapan tafa'alu, maka bawahnya adalah tafa'alina. Maza tafa'alina. Okey, muallimna, awak tahu gunakan kedua-dua perkataan ini dengan betul lepas ini. Okey, jangan terkeliru, jangan salah. Okey, pastikan awak tahu kenal pasti tahu bezakan yang mana satu kalimah kata kerja untuk lelaki dan satu lagi yang mana satu kalimah yang kita gunakan untuk perempuan. Okey. Perbezaannya hanya sedikit saja. Okey, hanya ditambah ya dan nun, kemudian huruf lam ada baris taf'alu ditukarkan kepada taf'alina. Kenapa? Limaza. Soalan satu lagi. Kenapa kita kena tukarkan baris taf'alu lu itu kepada li? Siapa dapat jawapan? Kenapa kita perlu tukarkan tafa'alu lu baris dhammah, baris hadapan, baris depan pada huruf lu, huruf lam. Nampak tak huruf lam taf'alu kan kita tengok baris depan, betul? Dhammah, betul? Kenapa kita perlu tukarkan jadi taf'ali li di situ? Lam baris bawah, baris kasrah. Kenapa? Ada ya. Siapa jawab tadi? Asna. Okey, bagus Asna. Taf'alina. Sebab apa Asna kata? Sebab ada huruf ya. Betul. Ahsanti. Tepat sekali. Okey, disebabkan adanya huruf ya, maka kita kena tukarkan lam berbaris
bawah. Okey, ada muallim pernah sebut dalam kelas. Kalau betul-betul dengar apa muallim pernah sebut dalam kelas. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tahniah. Baik, seterusnya jawapan. Tadi soalan kan, sekarang jawapan. Ana, cuba perhatikan gambar ni tentang apa? Okey, awak jawablah. Cuba tengok jawapan untuk soalan yang pertama. Ni jawapan apa ni? Tentang apa ni? Unzifu. Dia membasuh. Membasuh. Hafi kan? Muhammad Hafi Okey, Muhammad Hafiz. membasuh. Basuh apa tu? Muhammad Hafiz. Okey, membasuh apa tu? Cawan. Cawan. Okey, membasuh cawan. Jadi apakah ayat bahasa Arab yang kita boleh letakkan di situ, yang kita boleh gunakan? Unazifu. Ana unazifu. Ana unazifu. Bagus, tahniah. Okey, betul. Alright, syukran. Tutup mikrofon. Okey, jawapannya ana unazifu. Apa cawan dalam bahasa Arab? Al-finjanu. Okey, bismillah. Al-finjanu. Baik, ada muallim sebut dalam kelas, kalau betul-betul perhatikan. Okey, apabila kita nak menjawab, apabila kita bina soalan, contoh ana unazifu. Jadi apa al-finjanu, al-finjani, al-finjana? Alfinjana. Okey. Masih ingat lagi tak? Masih ingat lagi? Okey, bagus. Tahniah. Ayat Jadi berkesinambungan. awak kena tukarkan daripada kalimah asal dia. Okey, baris asal dia al-finjanu. Kita tukarkan jadi al-finjana. Okey, baik. Jadi ana unazifu al-finjana. Betul ke jawapan awak? Okey, kita tengok. Okey, betul. Ana unazzifu al-finjana. Okey, cuba tengok yang kedua. Aktiviti apa tu? Gambar itu menunjukkan tentang aktiviti apa? Menyusun. Okey, menyusun. Okey, menyusun dalam bahasa Arab kita sebut apa? Urattibu. Okey, urattibu. Jadi apakah ayat yang kita boleh gunakan di sini adalah ana, sambung. Urattibu. Okey, ana Al-mila ala urattibu. kota. Bagus. Okey, siapa yang jawab ana urattibu al-mil'aqata? Okey, bagus. Tahniah, jawapan awak betul. Okey, ingat ya. Kalau kita bina ayat dengan menjawab sesuatu persoalan, contoh ana urattibu al-mil'aqata. Tak boleh kita sebut al-mil'aqatu. Okey, ada sedikit perubahan baris di hujungnya. Okey. Setakat ni faham? Faham. Okey, bagus. Jadi kita tengok jawapan dia betul ke? Ana urattibu. Okey, betul. Memang ada dua jawapan pun sebenarnya. Jadi kita tengok balik. Unazzifu adalah kata kerja yang digunakan untuk al-muzakkar, okey, ataupun al-muannas. Saya tertinggal ni. Kemudian urattibu adalah kata kerja yang digunakan untuk al-muannas dengan al-muzakkar. Okey, yang atas ni unazzifu ni muallim tertinggal. Satu lagi al-muannas. Dia pun boleh guna untuk muannas. Okey, sorry. Tertinggal masa type. Tak apa. Kita tengok slide yang seterusnya. Baik. Ada buku tulis kan? Ada. Okey, Ada. muallim bagi masa dalam 10 minit. Boleh? Boleh. Okey. Kita habis saya kelas tak ada. pukul 12 insya-Allah. Muallim saya tak ada buku tulis. Guna kertas tak apa. Okey, tak ada kertas pula. Tak ada buku tulis, guna kertas. Okey, salin. Atas tu adalah soal ataupun soalan. Bawah tu ustaz nak, muallim nak awak tuliskan jawapannya dalam buku tulis. As-soal itu adalah soalan, al-jawab itu adalah jawapan. Tuliskan dalam buku tulis. Ustaz bagi masa dalam 10 minit. Lama sangat tu 10 minit tu. 5 minit boleh lah. Ustaz. Ya? Ya? Yang nak lukis, kena lukis ke ikan dengan oven tu? Tu pulang awak lah.
Kalau awak rajin lukis lah. Kalau tak, tulis soalan je lah. Okay. Tulis kalimah je. Kalau rajin, tulislah, lukislah. Kalau tak, tulis je lah perkataan tu. Yang penting ada jawapannya. Okey, 10 minit. Lama sangat kan? 5 minit boleh? Tak apalah, buatlah. Tapi jangan lama sangat, nanti kita terlebih masa nanti. Sebab kita nak habis pukul 12. Ingat, ini adalah soalan ada jawapan. Jawapan mesti gunakan apa? Okay, cuba tulis dalam buku tulis. Tak ada buku tulis, tulis dalam kertas kosong. Kalau boleh siapkan sekarang, tak adalah kerja-kerja lagi lepas ni. Buat je sekarang. Siapkan sekarang. Cuma kerja muallim akan bagi siapa yang tak dapat ikut kita punya GM sahaja. Awak dah ikut GM kita kan? Okey. Lepas ni tak ada lagi kerja bahasa Arab dah. Tahniah yang dapat ikut lah. Dah siap belum? Belum. Dah siap Belum. Dah. Okey, yang dah siap okey.
Siap. Okey, dah siap Tahniah. Kita tunggu yang belum siap. Kita bagi masa sampai 11.55. Okey. 2 minit lagi. Afif Ikhwan tak perlu lukis. Kalau nak lukis terpulang. Lukis lagi bagus. Okey. 1 minit lagi. Kalau tak sempat nak siapkan, awak kena siapkan selepas habis GM nanti. Pastikan hari ni juga kena hantar di GC. Okey, semua stop, berhenti. Okey, Ustaz bagi, Muallim bagi ruang sampai pukul 11.55. Okey, mana-mana yang belum siap tak apa. Lepas ni Muallim akan bagi awak punya tugasan ni dalam GC. Okey, boleh check dalam GC. Lepas ni awak boleh tengok tugasan tu ada dalam GC, boleh selesaikan mana-mana yang belum sempat. Okey, yang dah sempat tahniah. Selepas ni awak boleh rehat, fokus pada subjek yang lain pula. Okey, kita tengok ada tak slide yang seterusnya. Okey, ni contoh dia.
Contoh ana atbukhu, awak sambunglah sendiri. Okey, ini contoh dia. Ana atbukhu, awak sambunglah sendiri ya jawapan awak. Kemudian yang kedua ana adau. Muallim hanya bagi yang ini je. Okey, yang lain awak kena buat sendiri. Okey. Satu lagi sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini. Okey, semua bagi tumpuan ya. Sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini, muallim nak awak rajin-rajinlah dalam tempoh seminggu. Lepas ni cuti sekolah kan. Okey, insya-Allah minggu depan dah start cuti sekolah, penggal pertama. Rajin-rajinlah awak tengok Qaimatul Mufradat. Okey, tengok Qaimatul Mufradat di belakang buku teks awak tu. Kalau boleh tolonglah hafal. Okey, tolong ingat. Hafal, ingat perkataan ni. Nombor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang ustaz yang muallim highlightkan di sini. Tolonglah hafal. Okey, tolong hafal. Okey, tolong ya. 5 Ibros, 5 Ibn Khaldun dan 5 Ghazal, tolong hafal kalimah ni. Okey, nombor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dekat mana nak cari? Dekat Qaimatul Mufradat, muka surat yang belakang sekali. Di buku teks, tajuk yang pertama, unit yang pertama. Okey, ada 7 je. Tolonglah hafal. Okey, maza taf'alu, maza taf'alina, ana unazzifu, ana urattibu, maza tatbukhu, ana atbukhu, aina tada'u, ana ada'u. Okey, tolonglah hafal. Okey, untuk menambah apa? Vocab awak juga. Menambah vocabulary awak. Kalau awak tak ingat perkataan ni, macam mana awak nak praktikkan dalam perbualan, dalam ayat dalam bahasa Arab? Tolong ya, tolong. Muallim harap-harap, tolong sangat, tolonglah ingat. Okey, tolong ingat. Okey. Untuk hari ni sekadar tu dulu. Okey, sebelum kita berpisah, sebelum kita habis kelas kita, apa yang muallim nak ingatkan? Okey, untuk tugasan minggu sebelum ini. Okey, tugasan minggu sebelum ini hanya beberapa orang sahaja yang turn in ataupun yang telah hantar. Okey, tolong tengok balik tugasan sebelum ini. Minggu lepasnya. Minggu sebelum ni, tugasan minggu sebelum ni ada tugasan muallim letak dalam GC. Okey, minggu sebelum ni muallim tak dapat nak buat GM, minta maaf. Jadi, Zulaika kenapa? Kenapa Zulaika? Boleh buka mikrofon tanya. Alright. Okey, tahniah yang dah hand in, yang dah turn in, yang hand in, yang dah hantar, tahniah. Okay, sebab apa? Muallim tengok dalam GC tu, kalau muallim nak tunjuk kat awak dalam ni pun boleh. Nak tengok ke siapa yang belum hantar? Nak. Tengok ke siapa yang belum hantar? Muallim boleh tunjuk dalam ni. Tapi tak nak lah nanti awak, apa ni muallim, jangan tunjuk kat kawan-kawan, malulah saya. Okay, muallim tak nak macam tu. Okay, muallim nak awak tengok balik GC awak. Tahu kan nak tengok GC macam mana? Tahu. Ke ada yang tak tahu nak buka GC macam mana? Muallim nak tunjuk lagi sekali. Tak perlu. Tak perlu, okey. Jadi awak tahu buka GC awak, tengok balik tugasan awak, tolonglah siapkan tugasan minggu lepas. Muallim bagi tempoh sampai hari Ahad. Ada awak tengok balik tarikh. Okey, ada yang tak hantar lagi, tolonglah hantar. Okey, lepas tu muallim ada bagi link YouTube, tengok penerangan muallim. Baru awak boleh dapat jawab, dapat buat. Boleh? Boleh. Jadi di sini latihan yang minggu lepas, tugasan yang minggu lepas tolong siapkan dan turn in balik, hand in balik dekat muallim. Tengok balik apa tugasan yang muallim bagi awak dekat GC sebelum ni. Tengok balik, kalau boleh siapkan. Okey, kemudian ada link YouTube, ada muallim bagi, tolong tengok. Okey. Okey, kemudian untuk tugasan hari ini, tolong hantar dalam GC. Awak snap tugasan yang awak buat hari ini, tadi awak buat dan dekat buku tulis, dekat kertas kosong, snap, guna telefon ke tak kisah, snap, kemudian attach file, upload dalam GC, kemudian turn in ataupun hand in. Okey? Faham? Faham. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Ustaz dah bagi dah ke? Ya ada. Bagi apa? Ustaz dah bagi dah ke? Apa Will? Dah bagi apa Will? Tugasan yang ni Ustaz dah bagi dalam ni ke Google Classroom? Yang ni, cuma muallim akan bagi slide ni. Slide ni muallim akan upload semula dalam GC. Cumanya tapak untuk awak hantar tugasan dah ada dalam GC.
Awak cek tugasan ya. Muallim cek balik. Okey, Muallim tulis tugasan PDPR. Okey, Muallim ni. Okey, awak tengok ni. Okey, Muallim tunjuklah dalam ni. Okay, nampak. Tengok Muallim present. Awak tengok. Nampak ni? Okey. Ni. Nampak. Hantar dekat sini tugasan PDPR 27 Mei 2021. Hantar dalam ni. Yang dah siap. Okey. Ustaz, saya dah turn in. Latihan yang minggu lepas, contoh latihan minggu lepas, ni tengok ni. Tengok ni. 5 Everest. 5 Everest hanya 16 orang je yang dah turn in. Okey, Muallim bagi tahu macam ni lah. 5 Everest 16 orang. Kita tengok. Kelas 5 Al-Ghazal. Tengok berapa orang dia yang hantar. 4 orang saja yang turn in. Mana yang lain? 5 Al-Ghazal, tolong 5 Al-Ghazal, tolong. Ada 4 orang je yang turn in, yang hantar tugasan minggu lepas sebelum ni. Okey. Tengok 5 Ibn Khaldun, berapa orang dia hantar? 6 orang saja. Tolonglah ya, tolong. Awak tolong diri awak sendiri. Muallim dah tolong dah ni. Tolong diri sendiri untuk hantar tugasan yang sebelum ni dengan hari ni punya. Okey? Okey, tak faham buat tugasan yang minggu sebelum ni, ada link YouTube Muallim bagi, awak buka je ya. Buka dekat sini. View assignment. Okay, nampak sini ada satu link YouTube. Okay. Atau kat sini awak tengok link YouTube ni, kemudian buat latihan. Kat sini Ustaz ada bagi, Muallim bagi penerangan apa yang kena buat. Okay, faham? Okay, itu saja. Kalau boleh subscribe sekali Muallim punya YouTube. Okay. Okay? Okay. Itu sahaja. Sebelum kita berpisah, tolong buka kamera. Muallim nak ambil gambar buat kenangan. Saya tak boleh. Bahasa ini bahasa dan suci dan murni. Hayya